Wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih merezekikan kita untuk bersama solat berjemaah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita cahaya di hari akhirat kelak, sebagaimana usaha kita untuk berjalan pergi ke masjid dalam kegelapan malam, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fi dhulam bin nurit tami yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mahu datang ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang terang benderang pada hari akhirat nantinya. Juga semoga dengan perjalanan kita menuju ke masjid ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, juga mengangkat derajat kita sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sabda baginda SAW, ala unabbiukum bi'amalin yahuttu bihil khataya. Wahai sahabat-sahabatku, mahukah aku tunjukkan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian amalan-amalan yang mampu menghapuskan dosa? Lalu sahabat berkata, bala, ya Rasulullah, kami nak. Antara amalannya adalah kathratul khuta ilal masjidi, banyakkan langkah-langkah pergi ke masjid. Semoga setiap langkah kita mendapatkan satu pahala, mengangkat satu derajat, serta menghapuskan dosa kita. Juga dengan solat subuh berjemaah ini, pada hakikatnya ia memberikan kita ruang untuk semakin dekat kepada Allah kerana pahalanya yang begitu besar. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka tahu besarnya pahala solat subuh berjemaah, besarnya pahala solat isya berjemaah, nescaya mereka akan berusaha untuk datang ke masjid walaupun dengan terpaksa merangkak sekalipun. Merangkak, tuan-tuan, ia merupakan bahasa perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang sanggup merangkak pergi ke masjid pada waktu ini? Tetapi ia merupakan menunjukkan betapa besarnya pahala tersebut. Juga tadi sebagaimana yang dibacakan oleh imam, bahawasanya antara tanda-tanda generasi ini boleh rosak, generasi ini boleh diazab, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah. Generasi yang seterusnya, mereka ini mula meninggalkan solat. Adaa'us salah. Solat ini pada hakikatnya ia merupakan rukun daripada tiang agama kita. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama kita. Bahkan ia sesuatu yang mana kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Beza antara kami, kata Rasulullah, dengan orang selain daripada kami, iaitu selain daripada orang Islam, adalah solat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, secara berterusan, faqad kafar, maka boleh jatuh ke dalam kekufuran. Solat merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam, yang mana ianya disampaikan terus tanpa melalui malaikat Jibril. Syahadah, rukun haji, rukun zakat, rukun puasa, ianya semuanya melalui malaikat Jibril. Melainkan solat apabila ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh itu, solat adalah sesuatu yang perlu kita jaga bersama, dan solat ini sebagaimana yang juga disebutkan dalam hadis, as-salatu nur. Solat itu cahaya. Jadi pada hakikatnya setiap kali kita solat, ia akan memberikan cahaya bagi kita, cahaya keimanan, cahaya hidayah, cahaya kita katakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan susah, solatlah. Dalam keadaan mudah, solatlah. Apa jua sekalipun digalakkan untuk memperbanyakkan solat. Dan kalau kita lihat pada hakikatnya solat ini sendiri, setiap amalan yang di dalamnya, kalau kita lihat solat daripada sudut bahasa, as-salatu daripada sudut bahasa bermakna ad-du'a, doa. Solat itu maksudnya adalah doa. Jadi kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah aku bersolat, berselawat. Solat itu satu, solatan ini dua, kalau banyak solawat. Selawat ke atas Rasulullah bermaksud solat, 2 solat, 3 kali solat. Tetapi adakah maksudnya kita solat kepada Rasulullah? Maksudnya solat 2 rakaat, 4 rakaat kepada Rasulullah? Tidak. Kembali kepada sudut bahasa, maksud solat itu adalah doa.
Oleh itu digalakkan untuk memperbanyakkan doa ketika mana dalam solat. Sebaik-baik doa adalah ketika dalam solat. Ketika mana? Waktu sujud. Waktu sujud bukan sujud terakhir saja, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, sambil kita menunggu imam membaca doa sujud ataupun imam menunggu yang makmum sedang dalam keadaan sujud, kita fa'akthiru fihi du'a. Kata Rasulullah, banyakkan berdoa ketika mana sedang sujud. Juga yang kedua adalah ketika mana sebelum kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum mengucapkan salam ada yang namanya tasyahud. Kita tahiyat, kan? Tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Jarak antara tasyahud dengan salam ada ruang di sana. Di situ juga digalakkan untuk banyakkan berdoa, mustajab berdoa. Jadi ketika mana kalau kita lihat ada hadis-hadis yang menyebutkan duburus salah. Contohnya hadis Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Muaz, Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, Muaz bin Jabal lah, bukan Mustafa Muaz, bukan saya lah kan, Muaz bin Jabal. Wallahi ya Muaz, inni la uhibbuk. Demi Allah, aku ni suka, aku cintakan engkau. La tada' dubura kulla salat. Jangan engkau tinggalkan setiap kali di akhir solat. Dubura kulla salat, di akhir solat ini ulama berbeza pandangan. Adakah ia sebelum solat, sebelum kita ucapkan salam, ataupun selepas kita mengucapkan salam? Maksudnya sebelum Assalamualaikum warahmatullahi ke, atau selepas mengucapkan salam? Sebahagian ulama berpandangan kerana ada hadis yang lain. Ketika mana Rasulullah mengatakan, dalam hadis yang lain menyebutkan sebelum Rasulullah mengucapkan salam, Rasulullah akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW sebelum mengucapkan salam, selepas bertasyahud, Rasulullah akan berdoa mohon perlindungan daripada 4 perkara. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur, mohon perlindungan daripada azab api neraka jahannam, mohon perlindungan daripada fitnah tipu daya Masihid Dajjal, iaitu Dajjal, dan fitnah tipu daya dalam kehidupan dan kematian. Jadi sebagian ulama berpandangan doa itu dibaca sebanyak-banyaknya ketika dalam solat, sedangkan zikir pula dibaca selepas solat. Kenapa saya bawa perbahasan begini? Kerana bila dulu saya belajar di Madinah, tuan-tuan, saya bertanya-tanya, orang Madinah ni, Masjid Nabawi, Masjid Mekah ni, diorang ni tak berdoa ke lepas solat? Kan? Jadi satu soalan. Sebab kita dah terbiasa dekat sini, tak jadi isu boleh nak berzikir lepas solat. Tapi saya bertanya-tanya, tak berdoa ke para masyayikh ni, syekh-syekh kita ni tak berdoa ke lepas solat ni? Kan? Semua pakat berzikir belaka semata. Lalu bila kita tanyakan pada syekh-syekh, syekh kata pandangan kami adalah doa itu dibaca ketika dalam solat. Sebab solat itu adalah doa. Doa ketika sujud, doa selepas tahiyat, iaitu sebelum salam. Sedangkan jika kita lihat pada hadis-hadis Rasulullah, selepas solat itu pula adalah zikir. Jadi zikir itu lebih baik, lebih banyak dibacakan berbanding dengan zikir itu dibaca selepas solat, doa pula dibaca ketika sebelum mengucapkan salam. Tetapi amalan kita pada hari sekarang ini tidak menjadi masalah untuk memperbanyakkan zikir, untuk memperbanyakkan berdoa. Dua-dua boleh. Cuma kita nak cerita apa yang berlaku sehingga kita faham, sehingga kita tidak menuduh mudah-mudahan kata awak ni tak berdoa, awak ni tak berzikir contohnya. Tak, mereka berzikir, tetapi doa pun mereka baca ketika mana? Dalam solat. Mungkin di kalangan kita ada yang tak pandai berdoa, mungkin yang tak tiba doa. Oleh dengan demikian imam, ini merupakan ijtihad para alim ulama, para mufti kita, iaitu selepas solat berzikir juga, kemudian ada yang berdoa. Cumanya spirit untuk berzikir selepas solat ini jangan kita tinggalkan. Kenapa? Kadang-kadang ada orang zikir pendek, doa panjang. Tapi imam tadi masya-Allah lah, baca 3 kul, baca ayat kursi, dan ini semuanya adalah spirit-spirit yang dibawa atau dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana doa setiap orang ini berbeza. Dah masuk dalam cerita berkenaan dengan spirit zikir dan berdoa, dua-dua boleh kita laksanakan. Dan kita nak sebutkan, kalau boleh jangan sibuk, jangan terlalu fokus untuk berdoa selepas solat, tapi kita lupa untuk berdoa dalam solat. Kalau bagus lagi dalam solat berdoa, di luar solat pun
berdoa juga. Itu pun jauh lebih baik. Baik, sekarang kita kembali di dalam konsep kita, iaitu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan kita telah pun bercerita berkenaan kisah Nabi Adam. Kita telah pun bercerita berkenaan kisah Qabil dan Habil. Dan kini kita bercerita telah pun bercerita berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana betapa kita katakan jahatnya masyarakat Nabi Nuh ini. Nak disebutkan dalam Al-Quran apabila Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka. Nabi Nuh berdakwah ni pada pagi hari, pada siang hari, dan Nabi Nuh berkata, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap kali aku berdakwah pada mereka, wahai Tuhan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nak kata jahatnya kaum Nabi Nuh ni, mereka tutup telinga. Asabi'ahum, bukan satu saja, semua jari ni tutup telinga mereka, tak nak dengar. Saya tak nak dengar apa Pak Lebay cakap. Contoh kan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Bukan sahaja tutup telinga, ambil baju tutup muka. No, kau jangan cakap, bising, belah. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka dengan apa, dengan kesombongan mereka, kerana mereka bangga mereka ni adalah orang yang hebat, mereka mampu untuk menciptakan bangunan-bangunan yang tinggi, seperti yang kita pernah ceritakan ada kisah Nabi Nuh. Baik, dan kini sekarang kita masuk dalam kisah Nabi Hud alaihissalam. Cuma sebelum kita masuk pasal kisah Nabi Nuh dan Nabi Hud, kita nak mengambil sedikit wasiat Nabi Nuh alaihissalam. Kita nak tutup kisah Nabi Nuh kita yang terdahulu. Mungkin Ustaz, macam mana kisah Nabi tu? Boleh tengok dekat rekod lah. Kisah Nabi Nuh ni kita nak tutup dengan wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Kerana mudah-mudahan kita pun boleh mengambil ibrah daripada wasiat tersebut untuk diri kita sendiri. Disebutkan dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad menyebutkan, inni qasun alaihi, thumma qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nabiyallahi Nuhan alaihi salam lamma hadarahu wafat. Nabi Nuh apabila nak meninggal dunia, Nabi Nuh ketika mana nak hadarahu wafat, bila mana nak datang kematian kepadanya. Nabi Nuh kalau dicerita dalam Al-Quran ini sebenarnya ada 3 fasa. Fasa pertama, fasa Nabi sebelum Nabi Nuh, sebelum menjadi Nabi. Fasa yang kedua ketika Nabi Nuh setelah menjadi Nabi. Fasa yang ketiga selepas berlakunya peristiwa banjir, iaitu setelah turunnya Nabi Nuh daripada bahteranya Nabi Nuh yang begitu besar. Berapakah umur Nabi Nuh alaihi salam? Ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang 1300 tahun, ada yang mengatakan hampir 1000 tahun. Cumanya yang paling clear, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam jadi pada fasa yang kedua yang clear. Dakwahnya Nabi Nuh ini 1000 tahun illa khamsina amma. 950 tahun Nabi Nuh terus berdakwah, lailan wa nahara. Malamnya Nabi Nuh berdakwah, siangnya Nabi Nuh berdakwah, terus dalam berdakwah. Jadi selepas mana berlaku banjir dan sebagainya, maka Nabi Nuh ingin berwasiat kepada anaknya sebelum Nabi Nuh meninggal dunia. Inni qasun alaikal wasiyah, wahai anak-anakku, aku wasiatkan kepada kalian 2 perkara. Amuruka bi itsnain, buatlah 2 perkara. Wa anhaka, dan aku larang kalian untuk 2 perkara. Yang pertama, amuruka bila ilaha illallah, aku ingatkan kepada kalian, aku perintahkan kepada kalian untuk la ilaha illallah, ucapkan tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Wasiat pertamanya Nabi Nuh. La ilaha illallah ini bila kita faham maknanya, ia ada 2 konsep, ada 4A 4B. Bahagian pertama, bahagian kedua. La ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah, itu satu part. Part yang kedua, illallah, iaitu yang hanya layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab ada an-nafyu wal isbat, ada penafian tiada Tuhan selain Allah, ada isbat penetapan bahawasanya hanya Allah yang layak disembah semata-mata sahaja. Kenapa kita berbicara berkenaan dengan dua part ini, dua bahagian ini? Kerana ada orang yang hanya berpegang pada bahagian pertama. Dia kata tak apalah, cukuplah Allah ini Tuhan aku sembah Allah. Tetapi agama lain pun kita meraihkan berbeza dengan kita meyakini Tuhan yang lain pun benar juga.
Sembahan-sembahan yang lain pun betul juga. Maka di sini tidak ada garis sempadan. Sebab itulah dalam kita nak meraihkan, terutama esok merupakan hari perayaan bagi agama yang lain, kita hidup di masyarakat majmuk, ada sempadan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kamu agama kami. Kita hidup secara bermajmuk sebagaimana Rasulullah SAW juga hidup secara bermajmuk. Rasulullah hidup bersama dengan masyarakat Yahudi. Tetapi ada sempadan yang mana kalau kita nak meraihkan pun jangan sampai menyentuh daripada sudut akidah itu sendiri. Jangan sampai kita menafikan atau kita part A dengan bahagian B ini tidak dijaga dengan sebaiknya. Kerana ayat hadis atau ayat Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang bukan Islam, la a'budu, kita tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini bermula apabila masyarakat kaum jahiliyah, masyarakat kaum Quraisy, mereka kata kepada Muhammad, wahai Muhammad, sembah Tuhan kami. Kau sujud kat Tuhan kami akan sujud dekat Tuhan kau. Kita ganti-ganti. Ketika itulah la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kalian sembah dan kalian tak sembah apa yang aku sembah. Jadi sempadan itu dalam kita meraihkan, sempadan akidah juga perlu kita jaga bersama. Jadi la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi Nuh, fa innas samawati sab' wal aradina sab'. Ketahuilah, ni kata Nabi Nuh, kalau ada 7 langit dan 7 bumi dikumpulkan, la wudi'at fi kiffah, ditimbang di satu timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah, dan kalimah beratnya isinya la ilaha illallah di satu timbangan, rajjahat bihinna la ilaha illallah, nescaya timbangan kalimah la ilaha illallah itu jauh lebih berat. Walau anna samawati sab' wal arda sab' kunna halaqatan muhammad dhamman la ilaha illallah. Kalaulah seandainya 7 langit 7 bumi itu perumpamaannya seperti bulatan, maka sesungguhnya la ilaha illallah jauh lebih besar daripadanya. Maksud la ilaha illallah kat sini maksudnya amalan. Sebab itulah kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dakhalal jannah, masuk syurga. Ala aima kana minal amal, walaupun bagaimana amalannya, ya wal iazubillah, mungkin dia diazab dalam api neraka terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga. Ianya juga adalah sebuah hadis apabila ada seorang sahabat dalam peperangan, bila dia nak berperang ni, tiba-tiba pasukan musuh ni, dia dah tahu dia nak kalah, dia dah tahu dia nak dibunuh dalam peperangan lah. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian sahabat tersebut kata, engkau ni menipu ni, kau sengaja sebut la ilaha illallah untuk menyelamatkan dirimu. Lalu ketika itu dalam peperangan, teruslah dibunuh orang tersebut. Apabila sampai kabar tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah begitu marah. Rasulullah kata, hal syaqaqta qalbah, kau korek ke hatinya sampai kau kata, kau dakwa bahawasanya dia ni mengucapkan la ilaha illallah semata-mata untuk menyelamatkan diri. Jadi kalimat la ilaha illallah ini berat timbangannya. Kemudian yang keduanya kata Nabi Nuh alaihissalam, wasiat pertama, jangan tinggalkan la ilaha illallah, iaitu spirit daripada la ilaha illallah. Yang kedua, wa amuruka bitasbih wa takbir, dan aku perintahkan kepada kalian untuk memperbanyakkan tasbih, untuk memperbanyakkan takbir, banyakkan kalimat subhanallah, Allahu akbar. Dalam hadis disebutkan, subhanallah alhamdulillah tamla'ani ma fis samawati wal ard, mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sesungguhnya pahalanya itu memenuhi ruang di langit dan di bumi. Besar pahala subhanallah, alhamdulillah. Dan ini jugalah yang mana kalau kata baginda SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kalimah yang Allah cintai, ringan di lidah, berat di timbangan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah dan segala puji baginya, subhanallah. Saya ingat guru saya, bila kita baca subhanallah ni, jangan kita hanya berada di lisan, tetapi sampaikan dalam hati juga. Sebab apa? Bila kita sebut maha suci Allah, berarti suci daripada sudut apa? Maha suci Allah daripada keburukan, maha suci Allah daripada takdir-takdir yang tak baik. Maksudnya, kalaulah ada benda-benda takdir yang buruk pada kita pun, takdir yang berlaku tak baik pada kita pun, aksiden ke waliyazubillah, kita berlaku sesuatu yang kita tak sukai, kita ingat semuanya berlaku dengan izin Allah. Dan Allah maha suci daripada segala keburukan. Wa ma rabbuka bizallam lil abid, Allah ni tak pernah melakukan kezaliman.
Jadi apa yang Allah berikan pada kita, baik dan buruk, baik itu baik, buruk pun sebenarnya adalah pahala bagi kita. Sebab itulah kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Aku ni takjub, kata Rasulullah, dengan keadaan orang-orang yang beriman. Kullu amruhu khair. Setiap apa yang berlaku pada orang beriman itu baik isi dia. In asabahu sarra, bila dia dapat benda yang baik dia bersyukur, dia dapat pahala. Wa in asabahu darra, bila dia dapat musibah, bila dia dapat keburukan, dia bersabar dan dia pun dapat pahala. Dalam hadis yang lain, ma asabal mu'min ma asaba min muslimin ghammun wala hazanun wala wasabun wala nasabun. Tidaklah seorang muslim itu terkena duka cita, terkena kesedihan, terkena kegelisahan, terkena kerisauan, terkena benda yang melukakan, melainkan Allah SWT akan menghapuskan. Illa kaffarallahu bihi sayyiati, Allah akan kafarahkan dosa-dosanya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi ini kita nak katakan dua wasiat. Wasiat yang mana kata Nabi Nuh, fa inna biha, tasbih dan takbir ini salata kulli syai', bentuk doa kepada Allah SWT. Wa biha yurzaqul khalq, dan dengan tasbih dan takbir ini boleh kita dapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mana kalau kita lihat dalam Al-Quran, antara cara nak dapat rezeki ni, banyakkan berzikir, banyakkan bersolat juga. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan ahli keluargamu untuk solat. Saya ucap tahniahlah kepada tuan-tuan yang bawa anak kan. Abang ni, pakcik bawa anak kecil-kecil, pagi-pagi dah bangun. Bagus dek. Adik masya-Allah datang sini, hebat. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan ahli keluargamu untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk terus menerus mengajak mereka untuk solat. Nahnu narzuquk la nas'aluka rizqa, kami yang bagi rezeki, kata Allah, dan kami tak minta rezeki daripada kamu. So dengan solat ini maka dia akan memberikan rezeki. Kemudian juga dari wasiat Nabi Nuh tadi dua, la ilaha illallah, jaga kalimah la ilaha illallah ini. Yang kedua iaitu banyakkan tasbih dan banyakkan takbir, kerana di situ pun ada kalimah tauhid. Yang kedua kata Nabi Nuh, tinggalkan dua perkara. Yang pertama, tinggalkan kesyirikan, menafikan Tuhan selain Allah, tinggalkan kesyirikan. Wal kibr, dan tinggalkan kesombongan, tinggalkan kibr. Kibr itu berbangga-bangga. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, hadza syirk arafna. Wahai Rasulullah, dua larangan tadi kau kata, syirik tu kami tahu, iaitu tak boleh menduakan Allah, tak boleh menyekutukan Allah. Famal kibir, bagaimana dengan sombong? Hal ayakuna li ahadina na'lani hasanatan, kalaulah kami ni ada dua selipar yang cantik. Umpamanya kalaulah kasut saya pakai Skechers sekarang, kasut saya pakai apa-apa yang mahal lah kan, lahu masyarikan yang hasanat, adakah dia dianggap sebagai sombong? Kata Rasulullah, la. Bagaimana kalau kami pakai baju yang cantik, adakah dikira sebagai sombong? Kata Rasulullah, tidak. Bagaimanakah ayakuna dabah, kalau kami pakai kenderaan yang mahal, yang mewah? Zaman dahulu unta, ada orang naik unta, ada orang naik kuda. Unta yang merah ni paling mahal. Kalau saya naik X50, saya naik Mercedes, adakah dikira sombong? Kalau itu bahasa kita lah, bahasanya zaman dahulu. Wahai Rasulullah, kalau ada binatang tunggangan yang mahal lalu kami naikinya, adakah kami dikira sombong? Kata Rasulullah, la. Ya Rasulullah, ayakuna li ahlina ashabun yajlisuna ilaih. Wahai Rasulullah, kalau kami duduk bersama dengan orang-orang sahabat-sahabat yang kaya, contohnya yang VIP, yajlisuna ilaih, duduk, sahabat-sahabat duduk dekat kawasan yang kaya contohnya, adakah dikira sombong? Pergi ke restoran yang mahal, adakah dikira sombong? Contohnya. Qala la, Rasulullah kata tidak. Bukan masalah tempat tinggal, bukan masalah kenderaan, bukan masalah pakaian, bukan masalah selipar yang mahal. Qalu ya Rasulullah famal kibr, lalu sombong itu apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-kibru huwa safahul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu apabila engkau meremehkan manusia yang lain. Engkau menganggap orang lain ni remeh. Dia ni B40, dia ni tak ada apa-apa, dia ni tak ada function, kalau bahasa kita buat benda ni, kan, aku tak nak lah duduknya, buang masa aku saja.
wa ghamtun nas, meremehkan manusia, wasafaul haq, dan menolak kebenaran. Apabila sampai kepadanya hadis Rasulullah, dia kata tak, saya tak nak, benda ni tak applicable. Zaman sekarang kita boleh makan apa sahaja. Mungkin zaman dahulu Rasulullah larang makan babi contohnya, sebab babi tu tak sihat. Lah ni sekarang kalau makan babi lagi sihat, kira halal lah. Dia menggunakan akal fikirannya. Oh, dulu LGBT tak boleh, tapi sekarang ni orang yang maju adalah orang yang menerima LGBT contohnya. Maka ini adalah mereka menolak kebenaran yang mana telah sampai kepada mereka. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam kisah berkenaan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam. Bercerita berkenaan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam, ada satu prinsip yang kita kena ingat. Nabi Hud ini merupakan zuriatnya Nabi Nuh. Disebutkan bahawasanya selepas Nabi Nuh tidak ada lagi masyarakat atau manusia-manusia yang lain melainkan semuanya daripada kalangan Nabi Nuh. Sebab itulah Nabi Nuh dikenal sebagai Abul Bashar Al-Thani, ayah manusia yang kedua. Ayah manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ayah manusia yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan daripada Nabi Nuh ada 3 anaknya yang terkenal, iaitu pertama namanya Yafith, Sam dengan Ham. Anak yang pertama lahir daripada keturunan Abu Rum, orang-orang Romawi, orang-orang yang berkulit putih. Ayah yang kedua, iaitu anak dia yang kedua daripada Sam, lahir daripada keturunan orang Arab. Orang Arab lahir daripada keturunan yang kedua. Kemudian yang ketiga Ham, iaitu lahir daripada keturunan Abul Habash, orang-orang Habsyi. Orang-orang Habsyi ni orang-orang yang di kawasan Afrika. Jadi daripada 3 ni. Nabi Nuh juga ada anak yang lain, anak yang keempat, tapi anak yang keempat ini meninggal dalam peristiwa banjir tersebut apabila dia tidak mahu beriman. Qala ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, mailah naik ikut bersama kami ke atas kapal ni. Tapi anak ni ingkar kepada Allah, kepada perintah Nabi Nuh alaihissalam. So daripada 3 ni maka yang lahir daripada keturunan Arab ni, lahirlah keturunan Nabi Hud alaihissalam, yang mana mereka ini berhijrah pergi ke dekat kawasan utaranya Saudi, iaitu di di selatannya Saudi, dekat kawasan Al-Ahqaf. Hud ini tinggal dekat Al-Ahqaf. Sebab tu ada surah namanya surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni di mana? Mereka ini dekat kawasan di antara sempadan Yaman, Oman dan Saudi. Jadi Yaman dekat tepi-tepi, Oman dekat tepi kiri, Saudi dekat bawah-bawahnya. Jadi berada dekat kawasan Al-Ahqaf ni, dekat kawasan yang kita boleh katakan kawasan yang banyak pasirnya. Sebab itulah dikatakan kawasan Al-Ahqaf. Dan bercerita pasal susur galur Arab ni, kan ada 3 tadi, Romawi, Arab, Habsyi, 3 keturunan Nabi Nuh. Yang Arab ni pula keturunannya itu ada, Arab ni dikenal dengan 2 generasi. Generasi yang pertama adalah Arab pure, Arab yang kita sebutkan Al-Arab Al-Aribah, Arab yang fasih, Arab yang qadim, Arab zaman kuno, iaitu kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, juga Syuaib, kemudian juga yang nabi-nabi daripada nabi bangsa Arab ni 4. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 nabi ni daripada orang Arab. Sebab tu ada perbahasan di kalangan ulama. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad ini orang Arab. Dan kisah nabi-nabi ini tidak diceritakan di dalam kitab-kitab selain Al-Quran. Dalam kitab contohnya kitab Bible, kitab berkenaan dengan kitab Taurat, tidak diceritakan berkenaan dengan kisah tersebut. Lalu ulama berpandangan ada 2 sebab. Sebab yang pertama, wallahu alam, adakah kerana ia merupakan daripada bangsa Arab lalu tidak diceritakan, dan orang Yahudi pada zaman Rasulullah mereka memang tidak mengiktiraf nabi-nabi daripada kalangan orang Arab. Sebab itulah bila datang Rasulullah SAW mereka tak nak beriman. Sebab mereka ni berasa bangga dengan keturunan mereka sendiri, maka tidak diceritakanlah bahawasanya 4 nabi ni tidak diceritakan. Dan yang kedua, wallahu alam, apa hikmahnya. Jadi ada dua sebab utama. Baik, kembali kepada berkenaan dengan Arab yang pure ni. Generasi pertama Arab kuno, kemudian ada Arab yang kedua, iaitu Arab yang bercampur, atau Arab Al-Musta'rabah. Arab bercampur ni bermula pada zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan keturunan orang Arab asalnya, tapi Nabi Ismail berkahwin dengan Arab pure, iaitu daripada kabilah Jurhum. Lahirlah daripada keturunan Nabi Ismail generasi Arab yang kedua.
Jadi saya ulang balik, Arab ni dia ada dua, Arab pure dengan Arab campuran, bahasa kita. Arab pure ni selepas zaman Nabi Nuh, daripada keturunan yang kedua itu, iaitu Hud, lahir ada Jurhum, kemudian ada kaum Samud. Kaum Samud ni pun Arab pure. Jurhum berkahwin dengan Nabi Ismail, maka lahir keturunan yang kedua, iaitu kita katakan Arab yang bercampur. Macam contohnya Melayu ni, ada bangsa Melayu yang pure, ada bahasa Melayu yang bercampur, kan? Ada bahasa yang Melayu mungkin campur dengan bangsa-bangsa yang lain dalam perkahwinan tersebut. Kaum pertama yang menyembah berhala setelah Nabi Nuh alaihi salam, walaupun hanya berlalu beberapa generasi saja, Nabi Nuh, kemudian generasi yang kedua anak dia Sam, kemudian generasi ketiga, keempat, kelima, generasi keenam Nabi Hud. Bayangkan, hanya perlu 6 generasi sahaja terus berlaku kesyirikan. 6 generasi sahaja, anak kita, cucu kita, cicit kita, cukup generasi ke-6, habis kita. Dan negara Malaysia ni, kita boleh kata kita merdeka dah 60 tahun. Mungkin sekarang anak-anak kita dah di generasi yang ketiga, generasi pahlawan-pahlawan yang dulu memerdekakan. Atuk nenek kita masih ada, alhamdulillah. Kemudian generasi ayah-ayah kita yang hidup selepas kemerdekaan, kemudian generasi kita yang tahu-tahu dah merdeka, generasi ketiga. Bagaimana nanti generasi yang keempat, generasi yang kelima dan generasi keenam boleh berlaku kesyirikan. Dan kesyirikan bermula dengan benda yang simple pada hakikatnya. Sebagaimana kalau kita ambil ibrah daripada kisah Nabi Nuh, apabila meninggalnya orang soleh di kalangan mereka, iaitu 5 orang yang famous, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 ini diceritakan di dalam Al-Quran. Lalu Iblis kata, aku tahu kalian sedih, sedih orang soleh meninggal. Marilah aku buatkan satu timsal, satu patung untuk kalian ingat. Setiap kali kalian lalu patung ni, kalian ingat, oh, orang inilah dulu yang hebat dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Generasi pertama patung ni kata, oh, tak apa, dia seperti batu biasa saja. Umpama kalau kita letak gambar biasa je, tak ada apa-apa. Datang generasi kedua, Iblis datang lagi, kata rugi kalau kita buat patung satu saja dekat tengah-tengah kota ni. Apa kata kalau setiap rumah kita buat patung juga, patung yang sama, sehingga memperkuatkan kita punya ibadah kita. Nampak patung tu kita jadi hebat. So daripada batu biasa yang mana orang hanya anggap sebagai gambar biasa, tetapi apabila berlaku generasi yang seterusnya, mereka sudah mula mengambil keberkatan daripada patung tersebut. Dengan cara apa? Bila mana ada contohnya burung, bila mana bertenggek dekat situ, buang air kecil, buang air besar, kotor dengan kotoran, dia bersihkan, dia cantik-cantik. So anak-anak yang seterusnya kata, oh, tidaklah kami ni kalau nak menyembah Allah mesti nak melalui patung ni. Patung ini adalah sumber keberkatan bagi kami. Sebab tu ketika mana sampai dakwah kepada kaum musyrikin, kaum musyrikin kata, ma na'buduhum, wahai Muhammad, tidaklah kami sembah patung-patung berhala ni. Dan patung-patung berhala pada zaman musyrikin dulu, kebanyakan mereka daripada orang soleh juga. Patung yang dekat Sofa, patung yang dekat Marwah dulu zaman Quraisy pun daripada kalangan orang-orang soleh juga. Ma na'buduhum, tidaklah kami berdoa kepada mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan untuk kami dekatkan diri kami kepada Allah dengan melalui perantaraan patung-patung ini. Dekat sinilah juga kita katakan boleh berbahaya, membawa kepada kesyirikan. Macam mana Ustaz kita nak elak agar tidak berlaku kesyirikan? Konsepnya ada dua. Pastikan adakah ia ada sebab kauni atau asbab syar'i. Sebab yang daripada syariat kata boleh, ambil itu sebagai perantaraan kata boleh, maka bolehlah. Contoh, minum air Zam-Zam, kita ambil keberkatan daripada Zam-Zam, kita ambil keberkatan daripada kurma ajwa, kita ambil keberkatan daripada madu, kita ambil keberkatan daripada habatus sauda. Tak syirik sebab ada dalilnya. Yang keduanya daripada sebab saintifik, sebab kauni. Contohnya kita pening, kita makan Panadol, kita jumpa doktor. Tak syirik sebab dapat dibuktikan daripada sudut ilmiah, daripada sudut saintifik. Tak syirik sebab kita menjadikan ia asbab. Yang berbahaya apabila kita mengambil sesuatu perkara yang mana tidak ada dalil syar'inya dan tidak ada dalil saintifiknya. Contoh, saya ambil batu dekat luar masjid ni, lepas tu saya kata, batu ni tuan-tuan, ini batu koka tasbih Nabi Nuh. Contoh, ini kayu ni tuan-tuan, kayu koka tasbih Nabi Nuh. Kalau tak betul, maka kita telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, boleh jatuh khurafat. Contohnya batu akik. Siapa pakai batu akik ni, dia boleh mendatangkan rezeki. Bala-bala semua jauh.
Tapi ini asbab je, letak hati kita pada Allah. Adakah dengan begitu kita kata tidak berlaku khurafat? Berlaku juga, kerana tidak ada dalil syar'i, tidak ada dalil ni. Kalau lah kata cukup kita percaya pada Allah, kalau macam itu boleh pula orang pergi ke bomoh contoh kan. Saya ni ustaz pergi bomoh bukan saya tak percaya Allah, saya percaya je. Saya pergi bomoh ni sebagai asbab saja. Boleh tak? Tak boleh juga. Sebab tidak ada dalil syar'i, dalil syar'i bahkan menghalangnya. Juga tidak ada dalil kauni, bahawasanya tidak boleh dibuktikan secara saintifik. Baik. Jadi kita nak katakan cukup dengan 6 generasi maka boleh berlaku kesyirikan. Sebab itulah kita perlu berhati-hati. Sebab itu juga antara larangan di masjid ini tak boleh letak gambar-gambar. Kalau kita perasan tak bolehlah letak gambar-gambar. Kalau letak gambar pemimpin negara kita, raja atau permaisuri, mungkin boleh letak dekat pejabat. Boleh dekat pejabat. Tapi di dalam masjid boleh tak kita letak gambar-gambar gini? Tidak dibolehkan. Kerana takut membawa kepada apa yang berlaku pada zaman-zaman terdahulu. Sebab tu kalau kita lihat pada tempat-tempat ibadah selain agama Islam, ada patung-patungnya, ada ukiran-ukirannya, itu berdasarkan pada yang terdahulu. Baik. Seterusnya kita kembali berkenaan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam, ketika yang mana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita dah cerita Nabi Hud, kaumnya namanya Ad. Kaum Hud namanya nama kaum Nabi Hud ni namanya kaum Ad, dan kita dah cerita bahawasanya Arab pure ni ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ada kaum Jurhum, dan Ad ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah kisah berkenaan dengan Nabi dengan kaum Ad, yang mana kaum Ad ini Nabi Hud telah pun menyampaikan dakwah kepada mereka di Ahqaf. Jadi Ahqaf ini tempatnya kaum Ad ini disebutkan dalam Al-Quran, dan kita dah cerita bahawasanya Ad ini Ahqaf ini terletak di antara Yaman dan Oman, dekat kawasan Hadramaut. Jadi kalau pergi Hadramaut, kita akan nampak di situ ada satu kawasan juga, sebelah Hadramaut itu ada Al-Ahqaf. Balik kepada berkenaan dengan kaum Ad, Al-Quran menyebutkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh kaum Ad. Yang pertama, mereka ni mampu membina bangunan yang tinggi-tinggi. Disebutkan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu lihat tak apa yang Allah telah pun lakukan kepada kaum Ad. Irama dzatil imad. Imad tu maksudnya tiang-tiang. Mereka ni mampu membangun tiang-tiang bangunan yang tinggi-tinggi, dan tubuh badan mereka ni besar-besar, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah tambahkan kekuatan ke atas mereka, bastah, kekuatan. Kekuatan maksudnya mereka ni hebat, sebab tu boleh bangun tiang-tiang. Usahakan kaum Hud, kaum Nabi Soleh saja kan. Nabi Soleh pun kaum Thamud, iaitu kaumnya Soleh ni, mereka ni membangun bangunan daripada kita katakan daripada Allahu Akbar, daripada gunung ganang. Dia ukir semuanya. Sebab apa? Sebab umur mereka lagi panjang daripada rumah mereka. Rumah kita ni, rumah kita mungkin 100 tahun, batu-batu dah hancur dah. Tapi mereka ni hidup dulu umur panjang, 1000 tahun. Nabi Nuh pun 1500 tahun. Jadi kalau mereka buat rumah daripada kayu, buat rumah daripada simen, hancur belaka. Jadi mereka buat rumah daripada bukit bakau. Kalau cuba buka dekat internet, tulis Madain Soleh. Lihat Madain Soleh, kaum Samud, kaum Hud ini semua adik-beradik lah kita katakan, daripada satu generasi yang sama. Yang mana mereka buat rumah tu daripada gunung ganang. Sebab apa? Sebab kalau buat rumah daripada ni hancur cepat. So buatlah daripada gunung ganang, lebih lama daripada nyawa mereka sendiri. Dan antara cara bagaimana kaum Nabi Hud nak dakwah kepada Ad ini, wahai Ad, kalian ni dah kuat. Ingatlah, kalau kalian beristighfar, mohon ampun pada Allah, Allah kata apa? Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada surah Hud, jadi surah yang bercerita pasal Hud ni ada surah Hud, kisah pasal Nabi Hud, ada surah Al-Ahqaf, cerita pasal tempatnya kaum Nabi Hud ini, iaitu Ad. Nabi Hud bercerita, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mohonlah ampun atas kesyirikan yang kalian telah buat ni, minta ampun pada Allah. Thumma tubu ilaih, bertaubatlah kepada Allah. Yursilis samaa alaikum midrara,
nanti Allah akan turunkan hujan yang berlimpah-limpah. Maksudnya rezeki Allah akan turunkan sebanyak-banyaknya. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Kalian dah kuat, Allah akan tambahkan lagi kekuatan ke atas kalian. Allah akan bantu lagi. Daripada ayat ini, ulama mengatakan kalau kita rasa lemah, kita rasa perlukan bantuan daripada Allah, kita rasa macam kita perlukan support, maka banyakkan istighfar. Mengambil daripada spiritnya nasihat nasihat Nabi Hud kepada kaum Ad. Nabi Hud kata wa yazidakum quwwatan, dengan istighfar, dengan bertaubat, wa yazidakum quwwah, Allah akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Kita ada kekuatan, dengan kita banyak beristighfar, Allah akan tambahkan lagi kekuatan tersebut. Dalam kita keadaan jam, saya yakin dekat sini mungkin ada yang kerja dekat Kuala Lumpur, kan? Ada yang pergi ulang-alik, sambil kita naik motor, sambil kita sedang naik kereta, banyakkan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah sendiri beristighfar 70 sehari, ada yang hadis mengatakan 100 kali sehari. 70 kali, 100 kali sehari. Juga antara kekuatan ini Nabi kaum Ad ini adalah mereka ini mampu membina istana, mampu membuat kilang-kilang, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, atabnuna bikulli rai'in ayatan ta'bathun, adakah kalian membangun istana-istana, kemudian watattakhiduna masani'ah, dan kalian membuat kilang-kilang. Jadi nak katanya mereka ini cukup hebat, tetapi kerana kehebatan mereka itu sendiri, lalu akhirnya mereka ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan fa amma adun fastakbaru fil ard, kerana dengan kekuatan mereka menyebabkan mereka ini berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab mereka sombong? Sekarang dah pukul 7, insya-Allah kita tunggu 10 minit lagi, 7-10 minit. Untuk apa Ustaz? Untuk kita solat syuruk atau solat duha, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man sallal ghadata fi jamaah, siapa solat subuh berjemaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta yatlu'u syams, kemudian dia duduk berzikir. Kita ni dalam majlis zikir, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'u syams, sampailah matahari terbit. Matahari terbit setinggi anak panah, lebih kurang 15 minit ke 20 minit, iaitu pukul 7.15. 7.15 tu kira dah 20 minit dah. Thumma salla rak'atain, kemudian dia solat 2 rakaat, rakaat syuruk atau 2 rakaat duha, dua-dua boleh. Kana lahu ka ajri hujjatin wa amratin tamah, baginya pahala haji, pahala umrah sempurna. Baik, kembali kepada kenapa fastakbaru, kenapa kaum Ad ini sombong, padahal Allah dah berikan kekuatan pada mereka, kehebatan. Dan ini kita kena belajar, sebab kita ni alhamdulillah Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita tempat tinggal, dan saya rasa sekaya-kayanya orang dulu lagi selesa kita zaman sekarang. Kayanya kaum Ad ni dia tak ada aircon macam kita. Kayanya kaum Ad, walaupun mereka kaya tu kan, mereka tak merasakan lembutnya kapet tempat kita duduk sekarang ni. Mereka tidak merasakan boleh naik motor kapcai kita ni, saya rasa lagi hebat lah daripada zaman dulu punya kenderaan. Kalau kapcai lawan dengan kuda, mungkin kapcai lagi cepat sikit, sebab dia boleh bawa 100 km. Kuda pun paling cepat 60-70 km, belum lagi sakit pinggang. Saya dulu pernah saya berjalan di Mesir. Kalau pergi Mesir tu ada boleh naik kuda. Naik kuda murah je RM10, dan boleh bawa laju selaju-lajunya, sebab padang pasir luas. Jadi saya ni tak pernah ada pengalaman naik kuda, duduk atas kuda, bawa laju-laju, sekali pinggang saya hampir nak patah, sebab tak keprak bunyi kat belakang tu. Allahu Akbar. Nak katanya bawa semakin laju semakin patah. Jadi kalau naik motor bawa laju-laju pun tak adalah pinggang sakit, paling pinggul je sakit. Tak adalah nak rasa patah. Jadi kita nak katakan kenapa kita perlu belajar sehingga kita tak sombong macam sombongnya kaum Ad ni. Baru ada pandai buat sikit, pandai buat istana sikit, dah sombong. Teknologinya baru hebat sikit, tapi dah kata kami ni asyaddu minna quwwah, kami ni lebih hebat daripada kalian semuanya. Yang pertama, mereka tolak kaum Hud, mereka tolak Nabi Hud. Asyik silap je, Nabi Hud kaum Ad. Mereka tolak Nabi Hud ini sebab mereka kata, Hud, engkau ni manusia biasa macam kami. Dalam Al-Quran menyebutkan, ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kulun. Kalau Allah nak turunkan Nabi, sepatutnya turunkan malaikat je lah. Hak turunkan manusia ni buat apa? Manusia ni pun makan macam kami makan.
Hud ni pun minum. Ya'kulu mimma ta'kulun, makan macam kami makan juga. So buat apa kami ikut? Kalau zaman kita sekarang ni, alah ustaz ni sembang je lebih, contoh kan. Ustaz ni mestilah nak, kadang-kadang kita ni terlalu, orang kata bila ustaz buat kesalahan, ia lebih besar di sisi kita berbanding orang lain buat kesalahan. Padahal ustaz pun manusia juga. Ustaz pun mungkin ada kesilapan juga. Ustaz pun mungkin ada kekurangan juga. Tetapi kita mengharapkan ustaz ni macam malaikat. Bila ustaz tu buat silap, memang kita terus attack dia, kita terus malukan dia, kita terus hinakan dia, sehingga tidak bernilai. Padahal kalau bab kata ulama, unzur ma qala, kita lihat apa yang dia sampaikan. Wala tanzur man qala, jangan kau lihat siapa yang cakap. Boleh jadi apa yang dia cakap itu betul, yang dia cakap tu firman Allah, hadis Rasulullah, tetapi kesilapan dia, kekurangan dia tidak menafikan apa yang ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi pertama mereka kata Hud ini manusia. Dan ini jugalah yang mana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah kita, baginda sallallahu alaihi wasallam juga manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum, kami ini manusia, katakan wahai Muhammad, engkau ini manusia. Maksudnya apa? Rasulullah juga makan, Rasulullah juga minum, Rasulullah juga berkahwin, Rasulullah juga pergi ke tandas, Rasulullah juga ada mandi wajib dan sebagainya. Tetapi kemuliaan Rasulullah tak sama macam manusia. Setiap apa, bahkan pakaian Rasulullah ada keberkatannya kerana wahyu, illa wahyu yuha, kerana Allah telah memilih Rasulullah SAW sebagai sayyidul awwalin, penghulu segala manusia. Jadi jangan sampai kita memanusiakan Rasulullah seperti manusia biasa, tapi di masa yang sama melebihkan Rasulullah melebihi manusia belaka. Kata Rasulullah boleh terbang, contohnya kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang nanti orang kata, oh kalau dia ni ulama, dia mesti nak pandai terbang, dia boleh pergi ke Mekah dalam masa sekelip mata sahaja. Semalam saya dekat Mekah, tadi saya solat subuh dekat Mekah, contohnya kan, sekelip mata saja, kejap boleh sini, kejap boleh sini, melebihi kemampuan manusia biasa. Ini juga tidak merupakan ajaran Islam. Jadi kita berada di tengah-tengah. Seterusnya yang kedua adalah kenapa mereka menolak Nabi Hud, kerana tidak disebutkan. Kita tidak tahu mukjizat Nabi Hud ini apa. Nabi-nabi yang lain ada mukjizatnya, tapi Nabi Hud tidak disebutkan mukjizat dalam Al-Quran. Kita pun tidak tahu. Wallahu alam, ada ataupun tidak ada. Tetapi ada ataupun tidak ada mukjizat seseorang nabi itu tidak menafikan kenabian itu sendiri. Sebab itulah kaum Hud, kaum Ad, diorang tolak mukjizat ni. Diorang kata apa? Qala yahudu majitana bibayyinah. Wahai Hud, mana mukjizat engkau? Macam kalau kita kata ustaz ni bukannya boleh pakai, tak ada karomah langsung. Contoh kan, ustaz, apa karomah Ustaz Muaz ni? Contoh kan. Sebab silap juga saya tak kata apa kan. Tetapi walaupun saya ni tak ada karomah lah, waliyazubillah lah kan, kita pun tak tahulah. Kalau walaupun ustaz-ustaz kita tanya imam, imam ada karomah tak? Kalau tak ada karomah, imam tak boleh jadi imam lah. Contoh kan. Tidak adanya karomah kewalian seseorang ini tidak menafikan apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut, tidak menafikan imam tersebut. Sama juga oleh kerana kaum Hud ni, kaum Ad ni, mereka menolak majitah Nabi Bayyinah, mana mukjizat engkau ni? Tak ada. Dalam engkau manusia, dalam engkau tidak ada mukjizat, maka kita tolak. Walam tadhkur ayatul Quran mu'jizatan di Hud, kata Syekh Saleh Khalidi. Syekh Saleh Khalidi saya ambil daripada kitab ulama di Jordan. Beliau kata tidak disebutkan dalam Al-Quran mukjizat Nabi Hud. Tapi boleh jadi mungkin ada mukjizat yang lain. Mungkin ada mukjizat yang lain. Kemudian yang ketiga, mereka kata, Hud, engkau ni bawa sesuatu istaghrabu minhu da'watahu ilal iman. Mereka kata, Hud, engkau ini membawa sesuatu yang pelik. Engkau ini memecah belahkan masyarakat. Contohnya. Sebab apa? Qalu ajitana lina'budallahu wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Wahai Hud, budaya kami, asal usul kami, tok nenek moyang kami dah lama sembah berhala ni. Tiba-tiba kau datang, kau suruh kami tinggalkan budaya kami ni, tinggalkan adat kami ni, semata-mata untuk sembah Allah SWT semata. Sebab tu alhamdulillah, kita punya majlis agama kita, majlis agama negeri kita menggariskan satu garisan yang saya rasa sangat cantik, bahawasanya budaya dan adat setempat ini boleh dilakukan selagi tidak bercanggah dengan akidah,
selagi tidak bercangkal dengan akidah. Cuma yang bagi mereka ni kan, mereka kata oh tak boleh, budaya, this is my, orang kata kita punya culture, kita punya budaya. Sebab itulah garis panduan kita bukan budaya semata, tetapi kita ada Al-Quran, kita ada As-Sunnah. 2 minit lagi insya-Allah. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan, Hud, betul ke kami ni akan dikembalikan menjadi apa di hari akhirat? Dalam Al-Quran menyebutkan, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hud, nanti kami ni bila dah jadi patung, bila dah jadi tulang, kami dah mati, kami dah jadi tulang, kami dah jadi tanah, ya ke Allah akan bangkitkan kembali? Tak masuk akal. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni datang masjid ni, kita ada satu yang namanya keimanan. Keimanan pada hari akhirat. Sebab itulah dalam rukun iman, iman kepada Allah tu dah cukup. Tetapi ada yang namanya iman kepada hari akhirat. Antuk minabil bil akhirah. Kita beriman kepada hari akhirat. Kenapa perlu beriman kepada hari akhirat? Sebab di situ ada hari pembalasan. Hari pembalasan. Perumpamaannya beginilah. Ada orang dia melakukan kezaliman. Kita ambil contoh dalam sejarah Hitler. Saya ingat lagi Dr. Zakir Naik mengatakan Hitler membunuh 6 juta orang, membunuh jutaan orang contohnya. Tetapi kalau seandainya dia hanya dihukum mati sekali saja, adakah boleh membalas 6 juta orang yang lain? Kalau 6 juta tolak seorang saja, dia mati sekali, yang mati ni 6 juta orang. So bagaimana pembalasan tersebut? Maka justice, keadilan itu tidak ada di dunia semata, tetapi keadilan yang hakiki pada hakikatnya adalah di hari akhirat. Keadilan dihakiki pada hari akhirat. Awak tipu 10 orang, mungkin awak cuma boleh bayar seorang saja, habis tu 9 orang macam mana? Keadilan tu bagaimana? Pada keimanan pada hari akhirat. Kita datang pagi-pagi, ya Allah, pagi ni sedapnya tidur. Dah lah sekarang ni subuh 5.40 kan. Pukul 5 dah kena bangun. Tapi kita bangun sebab kita yakin kita mati, kita tak mati macam tu saja. Tapi kaum Ad ni kata, izaman turaban, hak kami dah jadi patah, dah mati, dah jadi tulang, dibangkitkan lagi ke? Dalam ayat yang lain Allah SWT firman, bala ala an nusawwiya banana, jangankan bangkit, kami kembalikan cap jari kalian pun kami boleh. 1600 ayat firman Allah ni pada zaman Rasulullah SAW. Allah kata jangankan sekadar nak bangkitkan, cap jari pun kami boleh. Jari-jari pun kami boleh kembalikan. Jari ni asabi', banana hujung ni. Kita pun pelik, kenapa Allah kata pasal cap jari ni? Apa kelebihan cap jari ni? Kan? Zaman dulu diorang tak tahu, rupanya zaman sekarang setiap daripada kita kembar macam mana pun cap jari mesti berbeza. Nak katanya untuk yang sedetail macam cap jari pun Allah SWT boleh kembalikan. Sebab itulah saya rasa kita sampai di sini saja terlebih dahulu. Sebab kenapa kaum Hud kaum Ad, iaitu Nabi Nuh, Nabi Hud punya kisah bagaimana mereka ingkar kerana kesombongan mereka, kerana mereka tak percaya pada hari akhirat, kerana mereka menunggu mukjizat, menunggu karamah. Dan kadang-kadang kita ni boleh tertipu antara karamah dengan sihir. Kita tertipu boleh tertipu karamah dengan sihir. Mungkin ustaz ni, wah hebat ustaz ni, rupanya waliyazubillah dia menggunakan jin contohnya, kita pun tidak tahu. Maka nak garis panduan, kalau kita nak tahu dia wali ataupun tidak, kita lihat adakah dia jaga solat, dia jaga puasa. Sebab kadang-kadang ada yang mendakwa sebagai wali tapi solat dia tak jaga. Lepas tu dia kata saya tak perlu solat sebab saya dah sampai makam hakikat. Makam syariat ni untuk anda-anda semua. Hak saya ni syariat ni, syariat Rasulullah pun dia tak buat. Dia kata saya atas lagi, iaitu saya di makam hakikat. Allah Ta'ala alam. Saya rasa itu saja terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan ada pengajaran daripada kisah-kisah yang berlaku. Terima kasih kepada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada diri saya pribadi. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.